Siapa dah masuk? Jemput masuk, jemput masuk. Bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak. Tunggu sekejap, jadi kita start. Bagi peluang kawan-kawan kita yang lain untuk masuk sebentar. Silakan, silakan, silakan. Hari ini kita bahaskan ayat yang ke-9 daripada surah Yasin, tuan-tuan. Silakan, silakan. Silakan, silakan, silakan. Jemput masuk, jemput masuk. Siapa yang dah masuk, ready untuk ayat yang ke-9 ni tuan-tuan ni, daripada surah Yasin. Silakan, silakan. Sila, jemput masuk, jemput masuk. Siapa yang baru join, saya ucap selamat datang dan mudah-mudahan Allah permudahkan tuan-tuan untuk faham ayat-ayat Quran, ya. Dan saya akan cuba untuk bantulah setakat mana saya mampu, tuan-tuan ya. Bagi tahu tuan-tuan berada di mana ya. Bagi tahu tuan-tuan berada di mana dan line di tempat tuan-tuan clear ataupun tidak ya. Jangan risau, saya akan share nanti ayat dia. Kalau tuan-tuan tidak ada Quran di tangan pun tak apa. Kadang tuan-tuan berada di luar rumah ke mana-mana kan. Tak apa, no problem ataupun tuan-tuan berada di rumah pun tak apa. Sebab apa? Sebab nanti kita akan share dia punya ayat dia dalam skrin tuan-tuan. Jadi tuan-tuan boleh sama-sama tengok dengan saya. Yang tu yang seronoknya kita buat live ni, kita boleh share skrin yang sama. Jadi bila saya sebut buka diagram yang nombor 1, buka diagram yang nombor 2, tuan-tuan pun tak kelang kabut nak cari kan. Sebab tuan-tuan boleh tengok sendiri dekat skrin je saya share. Siapa yang belum download kita punya kamus Al-Furqan, download sekarang di www.ustaznasar.com. Di situ ada 6 helaian yang tuan-tuan boleh download dan print. Yang helaian tu boleh di print. Tapi kamus tu tak boleh print lah. Sebab itu ada dia punya hak cipta lah segala macam. Okey tuan-tuan, insyaAllah kita mulakan majlis dengan sama-sama membaca ummul kitab iaitu surah Fatihah. Kemudian kita doa, mudah-mudahan Allah mudah kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar
waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana syrah lana sudurana wa yassir umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu qawlana walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, seperti mana yang saya sebut tadi, hari ini kita akan bahaskan ayat yang baru. Kita akan bahaskan ayat yang ke-9 daripada surah Yasin. Daripada surah Yasin. Tuan-tuan selalu baca Yasin dulu kan. Kemudian tak tahu sebenarnya Yasin itu cerita pasal apa kan. Jadi hari ini kita ambil kesempatan untuk kupas cerita pasal Yasin ni sebenarnya pasal apa. Kita ambil daripada satu ayat ke satu ayat yang lain. So hari ini ayat yang ke-9, cuba kita tengok apalah yang ada dekat dalam ayat ni yang kita boleh kutip hikmah ataupun pelajaran daripada ayat ni. Kemudian kita tengok secara teknikal dia tuan-tuan. Ni ayat dia. Nanti saya baca tuan-tuan puan-puan semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Okey. Waja'alna min baini aydihim Nanti saya besarkan ni. Waja'alna min baini aydihim saddan, kata Allah wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Tengok yang pertama ni, rangkap yang pertama, wa ja'alna min baini aydihim saddan. Ni kita consider sebagai rangkap yang pertama. Apa dia rangkap nanti sampai masa saya jelaskan. Ni rangkap yang pertama dan kami jadikan dari kedua tangan mereka pemisah, dinding pemisah ataupun pelindung ataupun penutup. Dua tangan ni maksudnya hadapan mereka. Kami jadikan di hadapan mereka dinding pemisah. Wa min khalfihim saddan. Ni rangkap yang kedua. Dan dari belakang mereka pun ada penutup juga, kata Allah. Faghshaynahum fahum la yubsirun. Kita bolehlah consider ini sebagai satu rangkap. Maka kata Allah Ta'ala, kami tutup, lalu kami tutupkan mereka, maka mereka tiadalah dapat melihat ataupun mereka tidak dapat melihat ataupun mereka tidak dapat untuk tahu dan lihatlah mana jalan yang benar maksudnya. Lagi sekali tuan-tuan dengar kita terjemahkan secara mafhum dulu, kemudian saya kaitkan dengan perkara-perkara lain ayat sebelum ni. Okey, dan kami jadikan di hadapan mereka ada penutup dan di belakang mereka pun ada dinding penutup juga. Lalu kami tutup mereka, maka mereka pun tidaklah dapat melihat. Itu maksudnya. Kami jadikan depan mereka ada penutup, belakang mereka pun ada penutup. Dan kami kami tutup mereka tu, lalu mereka pun tidaklah dapat melihat. Apa maksud ayat ni tuan-tuan? So ayat ni tuan-tuan sebenarnya ada connection dengan ayat yang sebelum ni. Ada connection dengan ayat sebelum ni. Allah Ta'ala kata dalam konteks ayat ini, sesungguhnya kami jadikan pada leher-leher mereka itu belenggu-belenggu. Ingat tak kita dah bahas pada ayat yang sebelum ini. Kemudian belenggu-belenggu itu sampai ke dagu mereka, maka mereka itu menjadi orang yang terdongak. Tuan-tuan ingat tak? Ayat sebelum ni Allah menceritakan pada kita bahawasanya ada satu golongan yang memang layaklah mendapat balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Memang layaklah mereka ini terima apa siksaan ataupun hukuman yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sebahagian daripada diorang ni, sebahagian besar daripada diorang ni memang layaklah untuk dapat janji Allah dalam bentuk seksa tersebut, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, orang ni jenis macam mana? Kan kita dah sebut dalam ayat sebelum ni. Allah menyebut seolah-olah dekat leher dia ni ada belenggu. Kemudian leher dia sentiasa terdongak. Jadi maknanya mereka ni sombong aja, tak tentu pasal, sombong aja. Jadi mereka ni dongak jalan ke mana-mana. Ingatlah kita bahas pada ayat sebelum ni. Kalau tuan-tuan tak ikuti ayat sebelum ni, tuan-tuan pergi tengok video sebelum ni. Nanti tuan-tuan tak tahu apa cerita ni. Jadi Allah menceritakan pada kita dalam konteks ayat hari ni pula. Allah kata, ni orang jenis ni, kata Allah Subhanahu Wa Taala, wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Maksudnya orang-orang jenis ni, kata Allah Taala, kami Allah Subhanahu Wa Taala kata, kami letak dinding dekat depan mereka seolah-olah mereka tak dapat melihat ke depan. Kata Allah Taala. Dan kami letak dinding di belakang mereka seolah-olah mereka tak dapat lihat di belakang.
Dia tak dapat tengok apa yang ada kat depan dia dan apa yang ada kat belakang dia. Jadi siapa orang-orang ni? Orang-orang ni orang-orang yang layaklah menerima balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana mereka ini merupakan orang-orang yang sombong. Jadi Allah Taala kata, okey, orang-orang jenis ni kami sengaja letak dinding kat depan dia dan kami sengaja letak dinding kat belakang dia. Kami tutup penglihatan dia dan mereka tidak dapat melihat. Maksudnya ialah macam ni tuan-tuan tahu. Ada jenis orang tuan-tuan tahu. Tuan-tuan nasihat dia pun dia tak nak dengar. Dan mereka berterus-terusan untuk melakukan kesombongan tersebut. Bila kita datangkan dengan ayat-ayat Al-Quran, mereka tolak. Ini dalam konteks masa ayat ni turun dulu tuan-tuan. Bila Rasulullah datangkan ayat-ayat Al-Quran, mereka tolak. Mereka tak terima. Jadi mereka sombong dengan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Mereka sombong tuan-tuan. Jadi bila Rasulullah datang, apa yang disebut kepada Rasulullah itu ialah menceritakan tentang peribadi Rasulullah dari sudut dia cerita kaya, miskin, kau ni tak ada apa-apa, kau ni anak yatim, macam ni kau boleh dilantik menjadi Rasul dan sebagainya. Itu perkara tu semua maklum lah. Itu antara benda-benda yang sering disebut oleh orang-orang untuk merendahkan peribadi Rasulullah. Sebab apa? Sebab mereka tak dapat nak lawan dengan hujah Rasulullah SAW. Dia guna isu kaya miskin pula lah. Dia guna isu macam-macam isu lah dia gunakan tuan-tuan. Tuan-tuan boleh baca dalam buku sirah. Jadi orang-orang yang sombong ni tuan-tuan, Allah kata dengan kesombongan mereka tu, selepas didatangkan kepada mereka hujah-hujah pun tak nak dengar, bukti-bukti pun tak nak dengar juga. Jadi Allah Ta'ala kata orang jenis ni kami tutup, nanti tengok sini, kami tutup, kami letak dinding kat hadapan mereka seolah-olah mereka tak nampak melihat kebenaran. Begitu juga di belakang pun kami tutup belakang mereka seolah-olah mereka tak dapat melihat kebenaran dari belakang mereka, kata Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Allah, fa'aghshaynahum, dan kami telah tutup mereka itu, lalu mereka pun tidak dapat melihat kebenaran. Bukan mereka tak dapat melihat, melihat tu maksudnya tengok apa yang ada di hadapan mereka, depan belakang dia nampak semua benda tahu. Tapi kebenaran tu dia tak nampak. Kebenaran tu dia tak nampak. Okey. Persoalan ni tuan-tuan tuan-tuan, selalunya kita ni orang Melayu ataupun siapa-siapa pun manusia, dia akan lihat Al-Quran ni, dia akan tengok ini cerita zaman Rasulullah punya cerita. Dia bayangkan masa tu kat padang pasir. Betul tak tuan? Tuan-tuan bayang kat padang pasir, lepas tu tuan-tuan dapat bayangkan si Abu Jahal tu dengan gemuk tolak ajakan Rasulullah. Tuan-tuan dapat bayangkan macam ni keadaan di Mekah, Rasulullah mengajak mereka. Itu semua tuan-tuan, itu semua bohong tuan-tuan. Bukan bohong, maksud saya cerita tu betul. Itu mungkinlah sama dengan apa yang tuan-tuan bayangkan. Tapi Quran ni bukan macam tu. Dia punya kaedah dia untuk tuan-tuan faham. Tuan-tuan kena letak ayat tu dekat diri tuan-tuan sendiri. Tuan-tuan kena letak ayat tu, Allah Ta'ala tengah cakap dengan tuan-tuan. Tuan-tuan kena bawa ayat tu pada kampung tuan-tuan, pada perumahan tuan-tuan, pada diri tuan-tuan, pada orang di sekeliling tuan-tuan. Barulah Quran itu boleh berfungsi dengan tuan-tuan. Kalau tuan-tuan bayangkan ni cerita sejarah, itu yang antara benda asatirul awalin tu, cerita dongeng orang dulu kala. Ada orang yang kata bila kita bawa Al-Quran ni, tu zaman Nabi dulu, zaman Abu Jahal, mana ada kita tolak Quran? Kita tak tolak Quran, kita terima Quran. Dia akan, perkataan-perkataan itu akan dikeluarkan. Padahal mereka sebenarnya menolak apa yang dibawakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan cara macam mana? Dengan cara tidak beramal dengan apa yang disebut ataupun diperintahkan oleh Al-Quran. Sombong tuan-tuan. Mereka ni sombong dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Dalam konteks kita hari ni, kita sombong dengan apa tuan-tuan? Kita sombong dengan apa? Ada banyak benda yang kita sombong. Antaranya, ada banyak ni antaranya yang saya boleh bawa pada tuan-tuan. Bila orang datangkan sesuatu yang daripada Rasulullah SAW, jadi selalunya kita akan tolak. Bukan selalu, ada sebahagian orang dia akan tolak. Walaupun didatangkan dengan dalil. Saya bagi contoh yang paling mudah tuan-tuan. Yang ni saya rasa saya perlu kena sentuh. Kadang-kadang ada benda yang dibawa datang kepada kita bercanggah dengan apa yang telah kita amalkan sebelum ni. Bercanggah dengan apa yang kita amalkan sebelum ni. Jadi bila orang datangkan dengan hadis ataupun dengan dalil yang sahih, bersedia tak kita nak ikut orang ni? Dengan berbanding dengan apa yang telah kita amalkan sebelum ni, dalam satu jangka masa yang lama, tiba-tiba hari ni kita tahu benda ni salah dengan dalil yang dibawakan oleh seseorang pada kita. Kita bersedia tak untuk berhenti daripada perbuatan tersebut? Contohlah tuan-tuan, tuan-tuan kata hari Rabu ialah hari yang malam. Yang mana kalau hari Rabu ni jangan mulakan sesuatu pada hari tersebut. Kalau kita mulakan sesuatu, nanti perkara itu tidak akan berjaya, akan dapat malang. Kemudian orang datangkan kepada kita ni tak boleh bersandarkan malang ataupun tuah tu pada hari. Pada hari tertentu. Tuan-tuan nak cakap apa?
Boleh tak tuan-tuan hapuskan benda yang tuan-tuan dah percaya sejak lama? Boleh tak? Dan kalau orang tu datang dengan dalil dan hadis yang sahih, contohnya gitulah. Ya, ataupun tuan-tuan kata kalau kita mulakan sesuatu pada hari Rabu, benda tu memang benda tu akan menjadi, contohnya. Tuan-tuan dah ada amalkan benda tu, nak start apa-apa mesti start hari Rabu, tuan-tuan. Tapi tiba-tiba tuan-tuan dapat dalil bahawasanya benda tu tak boleh kita percaya. Kalau kita percaya nanti kita masuk dalam sekian-sekian. Maksudnya gitulah, tuan-tuan. Boleh ke tuan-tuan nak hindarkan perkara tersebut? Boleh ke tuan-tuan tutup benda tersebut? Jadi maksud saya ialah sekarang ni tuan-tuan nak terima tak? Kalau tuan-tuan tak terima, tuan-tuan masuk dalam golongan orang yang sombong dengan ayat-ayat ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita khawatir tuan-tuan akan termasuk dalam golongan ni. Maknanya Allah Ta'ala kata depan dia ada penutup, belakang dia pun ada penutup. Dia orang tak nak terima. Allah Ta'ala butakan mata dia orang. Walaupun didatangkan dengan dalil yang sahih. Itu contoh, tuan-tuan. Ada 1001 macam contoh yang lain. Macam benda yang tuan-tuan lakukan dalam solat. Kadang-kadang tuan-tuan laksanakan benda tu dalam solat, lepas tu tiba-tiba orang datangkan dalil, Rasulullah tak pernah buat benda ni. Kalau kau buat benda ni, mungkin benda tu salah ke ataupun jadi bid'ah dan sebagainya. Bersedia tak engkau untuk berhenti benda ni? Jadi kalau orang datang dengan dalil dan tuan-tuan dah tanya hujah cukup-cukup, tengok bukti-bukti daripada hadis Bukhari ke hadis Muslim ke, memang betul benda ni tidak diamalkan. Dan tidak ada ulama' lain yang muktabah yang menyokong apa yang tuan-tuan amalkan ni. Cuma tuan-tuan ikut-ikut orang je. Bersedia tak tuan-tuan nak berhenti? Saya tanya, tuan-tuan bersedia tak berhenti? Dan benda tu yang tuan-tuan pernah amalkan dah puluh-puluh tahun macam ni, tuan-tuan bersedia tak berhenti? Sekarang ni kalau tuan-tuan tak nak berhenti, walaupun orang datangkan dengan dalil yang sahih daripada Quran ataupun dengan hadis yang sahih, kalau tuan-tuan tak ikut, tuan-tuan takut tak tuan-tuan berada dalam golongan kelompok orang yang sombong? Itu salah satu contoh. Ada 1001 macam contoh yang lain lah kalau tuan-tuan nak bawa dalam kes ni. Jadi sekarang ni kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bagi maklumat tu pada kita? Depan mereka ada dinding, belakang mereka ada dinding. Aku tutup pandangan mereka. Dan mereka sekarang ni buta daripada kebenaran. Allah Ta'ala cakap gitu. Kenapa Allah Ta'ala beritahu kat kita perkara tersebut? Kenapa? Kenapa Allah Ta'ala keluarkan statement kepada kita? Kenapa? Cuba tuan-tuan jawab kat saya. Jadi kalau tuan-tuan tahu, itu yang kita panggil ulul albab tu. Tuan-tuan nampak ayat ni. Kenapa Allah Ta'ala sampaikan ayat ni? Kenapa Allah Ta'ala sampaikan ayat ni pada kita? Maknanya tuan-tuan nampak di sebalik ayat tu apa mesej yang Allah Ta'ala nak beritahu. Macam saya pernah bagi tahu dengan tuan-tuan kan. Katalah dekat luar pintu kelas kita ni ada lubang. Contohnya saya bagi tahu tuan-tuan, saya masuk tadi dekat luar pintu tu ada lubang. Lubang yang besar. Saya sebenarnya bukan nak cerita pasal lubang tu. Lubang tu biarlah nanti ada orang tambus ke apa, lantak dia lah. Saya bukan nak cerita kat tuan-tuan dekat luar tu ada lubang sebenarnya. Saya nak bagi tahu tuan-tuan, nanti bila tuan-tuan keluar, tuan-tuan kena hati-hati. Kalau tuan-tuan tak hati-hati, tuan-tuan akan terpijak lubang tu, tuan-tuan akan jatuh. Itu maksud saya, faham tak? Itulah maksud saya. Sebab tu saya suruh, saya bagi tahu kat luar tu lubang. Jadi begitu juga dengan kaedah yang digunakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah Taala cerita pasal neraka, Allah Taala cerita pasal dalam neraka nanti orang munafik akan diletak dekat kerak api neraka yang paling bawah. Tujuannya apa Allah Taala cerita ni? Tujuannya supaya kita janganlah masuk dalam golongan munafik. Kalau kita masuk, nanti kita duduk dekat ujung bawah tu lah. Jadi sekarang ni tuan-tuan, Allah Ta'ala cerita ada satu golongan yang sombong ini. Kat depan ada dinding, kat belakang ada dinding. Kami tutup penglihatan mereka. Dan mereka memang buta langsung tak dapat melihat kebenaran. Kenapa Allah Ta'ala cerita maklumat tu kepada kita? Kenapa Allah Ta'ala sampaikan cerita tu kepada kita? Ini kita bahas kat ujung nanti. Tuan-tuan tolong bagi tahu dengan saya, kalau tuan-tuan ni dah mula nak faham macam mana nak memahami ayat Al-Quran, mesej Allah ni, nanti di ujung nanti tuan-tuan bagi tahu. Kita ambil teknikal ayat ayat yang kita bahaskan hari ini tuan-tuan Alright. Okey, ni ayat ni Kita ambil rangkap yang pertama dulu tuan-tuan Waja'alna min baini aidihim saddan dan kami jadikan dari kedua dari antara tangan-tangan mereka itu dinding pemisah ataupun tutupan lah ataupun dinding pemisah kita katakan sini saddan Okey. Tuan-tuan faham kan ayat dia? Dan kami jadikan dari antara tangan-tangan mereka itu ada dinding pemisah. Faham ya tuan-tuan Allah tutup benda yang ada kat depan. Allah tutup hadapan mereka. Maksudnya mereka tak dapat melihat ke hadapan. Itu maksudnya. Okey, wa maknanya dan ini ialah kalimat haraf, ini ialah haraf penyambung cerita ataupun haraf ataf. Kalau tuan-tuan masuk pada peringkat yang kedua, dia ada kat sinilah, dia masuk dalam kelompok haraf ataf ni. Kelompok haraf ataf ni.
Haraf penyamu kita kan nampak ni dan ni. So dia termasuk dalam kelompok haraf ataf. Hari ni kita tengok. Okey. Kemudian ja'alna. Ja'alna kami telah menjadikan. Ini isim ke fa'il ke haraf ni tuan-tuan? Kami telah jadikan. Ini merupakan kalimat fa'il. Ini merupakan kalimat fa'il. Fa'il. Nanti saya nak jelaskan pada tuan-tuan tentang fa'il. Tuan-tuan tengok elok-elok. Okey, seperti mana yang saya sebut. Dalam Al-Quran ada 3 jenis kalimat saja tuan-tuan. Yang pertama kalimat isim. Yang kedua kalimat fa'il. Yang ketiga kalimat haraf. Kalau dalam bahasa Melayu, nama, perbuatan dan sendi. Okey, kalimat fa'il tuan-tuan, dengar dulu. Sebenarnya dalam Quran fa'il ni ada 3 jenis tuan-tuan. Tengok ni. Yang pertama fa'il mudhari', yang kedua ialah fa'il madhi, yang ketiga ialah fa'il amar. Okey, apa maksud dia? Fa'il mudhari' ni perbuatan yang sedang berlaku. Fa'il madhi perbuatan yang telah berlaku. Fa'il amar ini ialah perbuatan menyuruh. Ini 3 jenis fa'il yang tuan-tuan akan jumpa dekat dalam Al-Quran. Sebab tu saya kata tuan-tuan kena kenal 3 jenis kalimat dulu. Ni kalimat isim kita selalu sentuhkan dengan tanda-tanda dia. Okay, sekarang ni saya nak jelaskan tentang fa'il ya. Okey, sekarang ni tuan-tuan kena tahu kalau itu kalimat fa'il, ya, fa'il ni dia ada 3 jenis, mudhari', madhi dan amar. Macam ni kita nak kenal. Okey, yang pertama saya nak bagi tahu tuan-tuan, kalimat fa'il ini dia wajib kena ada ganti nama diri dekat dalam dia tuan-tuan. Dengar dulu dia penting ya. Kalimat-kalimat fa'il ni tuan-tuan, dia wajib kena ada ganti nama diri dalam terjemahan kamus Al-Furqan tu, mesti kita kena ada terjemahan ganti nama diri dekat dalam tu. Katalah kalimat itu aku menulis mesti terjemahan dia aku menulis ke, engkau menulis ke, dia menulis ke, mereka menulis ke. Kalau fa'il madhi, dia telah menulis ke, aku telah menulis ke, engkau telah menulis ke, mereka telah menulis ke. Kalau fa'il amar, tulis oleh engkau. Tulis oleh kamu. Dia mesti ada kamu ke, engkau ke, dia ke, mereka ke. Wajib. Ni wajib kena ada dekat dalam terjemahan tu. Sebab apa? Sebab unik ni bahasa Arab ni tuan-tuan, ya. Setiap kalimat perbuatan tu dia ada 14 sebutan yang dibeza-bezakan. Perbezaan tu sikit-sikit je, tak banyak. Huruf asas dia masih ada. Yang dia bezakan tu, yang diubah-ubah tu ialah ada huruf yang ditambah. Ada huruf yang dibuang, ada huruf yang ditambah. Tujuannya apa? Tapi huruf asal 3 huruf tu mesti kena ada. Nanti saya jelaskan Sebab ganti nama diri yang saya sebut tu diwakili oleh huruf-huruf tersebut lah. Saya bagi tuan-tuan satu contoh. Kita ambil lah perkataan menulis. Katalah menulis tu kata bayak tubuh. Tulis tu kaf ta ba. Tu huruf asal untuk tulis. Kaf ta dengan ba. Okey, sekarang ni kalau aku tulis aku fa'il mudhari', aku tulis aktubu. Dia dalam Quran kalau aku tulis dia tak kata ana aktubu, ana tu tak payah sebut. Aktubu cukup. Automatik orang Arab tahu aku tulis. Tapi kalau engkau tulis bukan aktubu tau, kalau engkau tulis taktubu. Taktubu dah ta pula dipangkal. Kalau dia tulis yaktubu dah ya pula dipangkal, nampak? Jadi ganti nama diri aku, engkau, dia, mereka tu semua hanya diwakili oleh huruf-huruf saja. Jadi bila kalimat itu kalimat perbuatan, kalau tuan-tuan jumpa dekat dalam Al-Quran, katalah tulis aktubu, automatik terjemahan dekat bawah kamus Al-Furqan tu aku tulis. Kalau dalam tulisan Arab tu yaktubu, automatik terjemahan dia akan tulis dia tulis. Jadi sekarang ni kalau tuan-tuan tanya ustaz, mana dia, aku, dia, engkau tu mana dekat dalam kalimat tu? Tak ada tulis ustaz, anta tak ada, ana tak ada, huwa tak ada dekat dalam tu. Macam mana ustaz tahu? Sekarang ni aku, engkau, dia tu hanya diwakili oleh huruf-huruf tertentu saja tuan-tuan. Nampak? Jadi sebab tu oleh kerana dalam bahasa Arab ni ada 14 ganti nama diri. Jadi setiap perbuatan tu dia ada 14 sebutan lah. Dia ada 14 sebutan. Fi'il madhi pun ada 14 sebutan, fi'il mudhari' pun ada 14 sebutan. Kalau fi'il madhi ni kebanyakannya dia punya huruf penambahan tu dekat ujung, kebanyakannya huruf penambahan dia dekat ujung. Kalau aku telah tulis kan katabtu, katabtu. Kalau engkau telah tulis katabta. Kalau dia telah tulis tak payah tambah apa-apa. Kataba, dia telah tulis. Itu untuk fi'il madhi. Okey, tuan-tuan dengar ya. Fi'il madhi pun ada 14 sebutan juga tuan-tuan. Saya bagi satu contoh lah untuk tuan-tuan lebih faham 14 sebutan tu saya nak sebut untuk fi'il madhi. Katalah kataba tu tulis Kini tahu kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtum, katabti. Kataba, kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna. 14. Dia kena laju, kalau pelan-pelan saya pun jadi sekabut. Samalah, dia ada 14. Dia telah tulis, aku telah tulis, engkau telah tulis, kami telah tulis.
Nampak? Kalau baca macam ni, sama juga. Penambahan dia lebih kurang sama. Penambahan dia sama. Katalah baca tu qaf ra, qaf ra hamzah qara'a. Jadi qara'a, qara'u, qara'at, qara'ata, qara'na, qara'ta, qara'tuma, qara'tum, qara'ti, qara'tuma, qara'tunna, qara'tu, qara'na. Itu kalau baca. Kalau jalasa duduk, jalasa, jalasa, jalasu, jalasat, jalasata, jalasna, okey. Sekarang ni kalau sistem lama, tuan-tuan nak tahu apa ganti nama diri untuk duduk tu, dia duduk ke aku duduk. Tuan-tuan kena hafal lah 14 sebutan tu, faham tak? Jadi hafalan itu dalam sistem lama tak lain tak bukan ialah supaya tuan-tuan tahu apa ganti nama diri dekat dalam tu. Itulah tujuan dia, nampak? Jadi sebab tu saya nak tuan-tuan download kamus Al-Furqan supaya bila tuan-tuan tahu tu kalimat fi'il, secara automatik tuan-tuan tahu apa ganti nama diri dekat dalam dia. Okay, sekali lagi saya ulang, kalau tuan-tuan nak tahu kalimat itu kalimat fi'il, wajib kena ada ganti nama diri dekat dalam dia. Kalimat fi'il wajib kena ada ganti nama diri dekat dalam dia. Kejap kita pergi balik dekat ja'alna tu. Okey, kalau fi'il mudhari' tak ada telah lah. Kalau fi'il madhi ada telah. Dia telah mencipta. Fi'il madhi ustaz ada telah. Tapi dia mesti kena ada. Kalau fi'il mudhari' dia mencipta, fi'il madhi dia telah mencipta. Nampak? Kalau fi'il mudhari' engkau duduk, kalau fi'il madhi engkau telah duduk. Kalau fi'il amar macam ni ustaz, duduklah oleh engkau. Duduklah oleh engkau, pergilah oleh engkau, makanlah oleh engkau. Engkau tu mesti kena ada. Ganti nama diri engkau, kamu tu mesti kena ada dekat dalam apa-apa fi'il yang tuan-tuan jumpa. Cuma kalau fi'il mudhari', tuan-tuan boleh kenal melalui maknalah engkau duduk. Kalau fi'il madhi engkau telah duduk. Nampak? Ganti nama diri wajib kena ada. Okey, kita balik dekat kalimat kita tadi tuan-tuan. Saya nak tanya tuan-tuan Okey, cuba tengok ni Ja'alna, kami telah jadikan, kami telah menjadikan. Inilah kalimat fi'il. Fi'ilnya ialah menjadikan. Dan ini ialah kalimat fi'il madhi sebab ada perkataan telah. Nampak tak? Dan apakah ganti nama diri dalam fi'il ni yang wajib kena ada tu? Kami. Wah, kami telah jadikan. Ustaz, saya tak nampak pun tulisan nahnu. Nahnu tu kami lah bahasa Arab. Tak ada pun tulis nahnu dekat belakang ni, kat lepas ni Ustaz. Memang tak ada. Hanya huruf tertentu saja yang mewakili kami dekat dalam ni. Nampak? So apa hurufnya Ustaz? Tuan-tuan tak payah tanya. Kalau tuan-tuan nak tanya, tuan-tuan kena balik sistem lama, kena hafal. Adalah hurufnya. So dalamnya ada kami. Okey, macam ni kami nak tahu Ustaz? Baca je lah bawah ni. Sebab tu saya suruh download kamus Al-Furqan ni. Dia macam tuan-tuan pakai Waze lah. Dulu masa kita belum ada Waze dulu. Tuan-tuan nak pergi mana-mana pun, tuan-tuan pandai-pandai lah nak hidup. Tuan-tuan kadang tuan-tuan call, tanya jalan dan sebagainya kan. Sekarang ni tuan-tuan dah ada Waze. Buat apa tuan-tuan nak tanya lagi? Buka je lah Waze ni sampai lah. Sekarang ni mudah kan. Tuan-tuan nak pergi mana-mana, tekan Waze sampai. Betul tak? Tekan alamat, masuk sampai. Jadi yang tuan-tuan nak menyusahkan diri pergi cari buat apa? Buka Waze je lah. Jadi sekarang ni tuan-tuan dah ada Waze tuan-tuan. Dah ada kamus Al-Furqan, pakailah. Bukannya nak kena bayar pun. Download free je. Apa yang tuan-tuan nak kecoh? Okey, tengok balik tuan-tuan. Hari ni kita fokus pada kalimat fi'il. So, kalimat ja'alna inilah kalimat fi'il. Ini fi'il apa? Fi'il madhi. Nampak tak? Fi'il madhi sebab ada telah. Ganti nama diri dekat dalam ni apa? Kami. Faham tak? Okey, nanti kalau tuan-tuan belajar pada peringkat yang kedua, barulah kita upgrade pelajaran kita. Tadi pelajaran pertama kan untuk cari isim fi'il haraf dan tahu dia fi'il apa. Nanti bila tuan-tuan belajar pada peringkat yang kedua, barulah kita upgrade. Ustaz, ni lah kalau jumpa fi'il di peringkat kedua. Jadi kalau jumpa kalimat fi'il nak buat apa Ustaz? Tengok apa ganti nama diri dia dekat dalam kalimat fi'il tersebut. Fi'il untuk fi'il. Yang kedua, ganti nama diri itu rujuk pada siapa? Yang ketiga tengok kalau ada maf'ulun bih dekat dalam fi'il tersebut. Ni pelajaran peringkat kedua tuan-tuan. Yang ni tuan-tuan akan belajar kemudian. Kita belum lagi fokus kepada nak tengok benda ni. Cuma hari ni saya nak buat demonstrasi saja dengan tuan-tuan. Supaya tuan-tuan faham apa pelajaran kita peringkat yang kedua. Okey, jom kita buat demonstrasi supaya tuan-tuan faham Okey, sekarang ni Ustaz, saya dah jumpa ini kalimat fi'il. Pelajaran peringkat pertama, saya tahu inilah kalimat fi'il. Yang kedua, saya tahu inilah fi'il madhi. Sebabnya ada telah kat sini. Dan akhirnya saya tahu ganti nama diri dekat dalam ni ialah kami Ustaz. Okey, mana awak tahu? Ni Ustaz tulis kat bawah ni, saya tahulah. Okey, settle Itu pelajaran peringkat pertama. Jadi pada pelajaran peringkat kedua, soalan yang pertama ni dah habis peringkat pertama tadi. Tuan-tuan dah settle, dah tahu ni fi'il dah semuanya Okay, sekarang ni pelajaran peringkat kedua, saya tanya soalan pada peringkat kedua. Apakah ganti nama diri dalam fi'il ini? Jawapannya, Ustaz, saya dah tahu. Ustaz, saya dah lepas peringkat pertama. Saya tahu dalam ni ada kami. Ni ada tulis Ustaz ni. Kami tak payah hafal dah macam dulu Ustaz. Kalau dulu kena hafal. Ja'alta, ja'altum, ja'alti, ja'altuma, ja'altuna. Jadi sekarang ni tak payah. Terus kami tahu dalam ni ada kami. Okey, itu soalan pertama. Apa ganti nama diri dekat dalam ni? Pertanyaan yang kedua ialah,
Ganti nama diri ini rujuk kepada siapa dalam konteks ayat ini. Itu penting tuan-tuan kena tahu. Itu dari sudut kefahaman. Sebab tu sistem Al-Furqan ni, tuan-tuan belajar insya-Allah tuan-tuan tak sesat. Sebab apa tahu? Yang pertama kita tahu dari segi teknikal. Dengar tuan-tuan tahu dari segi teknikal Ja'alna secara teknikal tuan-tuan tahu ustaz itu kalimat fa'il itu teknikal. Fa'il apa? Fa'il madhi itu teknikal. Apa ganti nama diri dekat dalam tu? Kami. Itu teknikal. Tuan-tuan tak boleh deny. Tuan-tuan pergilah satu dunia pun tanya mana ustaz pun kalau dia kata selain daripada ni maknanya orang tu salah. Tuan-tuan pergilah ulama mana pun kalau orang tu kata benda selain daripada 3 maklumat ni orang tu memang salah. Yang pertama di fa'il madhi, yang kedua ganti nama diri dekat dalam tu ialah kami. Yang kedua, di fa'il, yang pertama di fa'il, kalau siapa kata tu isim memang peninglah dia ustaz tu. Yang kedua itu ialah fa'il madhi. Kalau ada ustaz kata tu fa'il mudhari' memang ustaz tu pening lah. Yang ketiga ganti nama diri dekat dalam tu ialah kami ataupun nahnu. Kalau selain daripada 3 maklumat ni orang bagi, orang tu memang pening lah tuan-tuan. Memang salah. Sebab itu secara teknikal tuan-tuan. Macam dalam satu biji kereta, kan tayar kan, kata ini tayar. Tiba-tiba ada orang kata ini bukan, ini steering. Tuan-tuan kata ini betul ke tak betul? Salah kan? Tayar tu secara teknikal semua orang tahu dia tayar. Nampak? Samalah macam dalam hal kita. Okey. Tapi, dalam peringkat yang kedua, soalan yang pertama tu tuan-tuan, itu bukan teknikal, itu soalan kefahaman. Kita kena tahu, kami telah menjadikan. Kami tu rujuk pada siapa? Tuan-tuan dah tahu dalam tu ada kami. Itu fa'il madhi. Okey, itu teknikal kan. Sekarang ni pada peringkat kedua kita masuk soalan kefahaman. Dalam konteks ayat tu kami telah menjadikan. Kami tu rujuk pada siapa? Tuan-tuan kena tahu. Nampak? Tengok saya balik dekat ayat kita. Kami ni rujuk pada siapa tuan-tuan? Dan kami telah jadikan daripada kedua tangan mereka itu dinding pemisah. Kami yang menjadikan ni siapa? Tentulah Allah dan kerajaannya. Faham ke tidak? Dia rujuk kepada Allah dan kerajaannya. Kalau tuan-tuan kata ustaz, kami ni rujuk pada Allah lah ustaz. Kan Allah yang letakkan dinding pemisah dekat antara depan dia orang, memang betul dia rujuk pada Allah, tapi dari teknikal dia salah lah tuan-tuan. Secara teknikal dia salah. Sebab apa? Sebab kami telah jadikan. Kami itu seorang ke ramai? Kami. Kalau dalam tu Allah kata aku jadikan, bukan ja'alna atau ja'altu. Kalau aku telah jadikan dinding pemisah, baru tuan-tuan kata aku ni rujuk pada seorang, iaitu rujuk pada Allah Azza wa Jalla yang Maha Kuasa, yang mampu melakukan menutup mereka dan sebagainya. Betul lah, tak ada masalah. Tapi sekarang ni dalam tu bukan kami telah menjadikan. Allah kata bukan aku telah menjadikan. Allah kata kami telah menjadikan. Jadi secara teknikal dia ramai. Betul ke tidak? Okey, macam ni kita nak settle masalah tu. Ini para ulama dah tolong kita awal lagi tuan-tuan. So yang paling mudah sekali, kami tu rujuklah kepada Allah dan kerajaannya. Maksudnya itu mungkin Allah perintahkan malaikat suruh tutup ke apa ke, tak kira lah tapi yang penting dalam ni ialah kami. So kami tu rujuk pada ramai. Jadi untuk selamat secara teknikal dan secara makna, dia rujuk kepada Allah dan kerajaannya. Selesai masalah tuan-tuan. Faham ke tidak? Okey, soalan yang ketiga, ada atau tidak maf'ul bih? Maknanya apa yang kami jadikan tu ada ke tidak? Ada ustaz. Kami jadikan apa? Bukan tangan mereka. Yang kami jadikan ialah dinding pemisah. Ini kita panggil dia maf'ulun bih. Maf'ulun bih. Itu pelajaran kita peringkat yang ketiga, kita akan bahas ni dengan panjang lebar. Mana tahu ni maf'ulun bih yang dijadikan oleh orang, yang dijadikan oleh Allah dan kerajaannya. Sebab ada tanda dekat sini. Tandanya ialah dia berpangkat mansub, iaitu dia sedang berada. Itu pelajaran kita peringkat yang ketiga. Nampak? Peringkat yang pertama ni tuan-tuan kena tahu ni kalimat fa'il dan apakah ganti nama diri dekat dalam tu dia. Okey, min, dari. Ini ialah kalimat haraf, iaitu haraf jar. Haraf jar. Apa dia haraf jar? Nanti sampai masa saya jelaskan. Tak lama lagi. Baina antara, ini ialah kalimat isim juga, tapi isim yang ada gelaran dan fungsi nanti kita belajar, kita panggil dia isim ruang. Ruang ni ada dua jenis, satu ruang masa dan satu ruang tempat. Ini ialah ruang tempat. Di antara buku dan pensil. Maknanya di tengah-tengah tu ialah tempat kan, tempat tu kita panggil ruang tempat. Dalam istilah nahwu kita panggil zaraf tuan-tuan. ID ni tangan-tangan. Ini merupakan kalimat isim juga, tanda dia hujung dia kasrah, ni pun hujung dia kasrah dan sebagainya. Him ni mereka, inilah kalimat isim juga, tapi isim ni ada gelaran dan fungsi, iaitu isim dhamir. Ini saya dah jelaskan pada pertemuan kita yang lepas. Okey, saddan ialah kalimat isim. Tanda yang menunjukkan kalimat ni ialah kalimat isim ialah tanwin di hujung. Ingat tak, tanda isim sama ada alif lam di pangkal ataupun tanwin ataupun baris bawah di hujung kan. Okay, ini ialah kalimat isim dengan tanda yang tuan-tuan jumpa. Wa min khalfihim saddan, wa dan min dari khalfi, belakang. Ini pun kalimat isim zaraf juga tuan-tuan. Isim ruang juga, ruang tempat. Him maknanya mereka, ini ialah isim yang ada gelaran dan fungsi, isim ganti nama diri. Saddan ni dinding pemisah kan. Ini sekali lagi tuan-tuan jumpa, ini juga merupakan kalimat isim. Cuba kita dengan saya, apa tanda isim dekat dalam kalimat saddan ini?
Apa tanda dia? Tuan-tuan ingat tak? Tanda isim ada 3 kan? Yang pertama makna. Settle lah makna ni tuan-tuan dah tahulah. Tanda teknikal yang pertama alif lam di pangkal, yang kedua tanwin, yang ketiga baris bawah tunjung. Salah satu je pun dah cukup dah. So tuan-tuan tolong bagi tahu dengan saya, mana tanda isim pada kalimat sadan yang kedua? Okey. Fa aghshaynahum, fa maka aghshayna, kami telah tutup. Ini sekali lagi kalimat fi'il. Ingat tak? Fi'il apa ni tuan-tuan? Ni ada telah ni. Fi'il mudhari' ke madhi ke amar? Ini telah fi'il madhi. Ganti nama diri dekat lam ni apa tuan-tuan? Kami, ada tulis kat sini. Tak payahlah tuan-tuan nak hafal. Home maknanya mereka. Mereka juga merupakan kalimat isim, tapi isim yang ada gelaran dan fungsi. Ini tuan-tuan belajar pada peringkat yang kedua. Kat sini isim yang ada gelaran dan fungsi, iaitu isim dhamir ataupun isim ganti nak berdiri. Kemudian okey, fahum la yubsirun. Fa maka inilah kalimat haraf, dia ialah haraf penyambung cerita. Ini bukan haraf jar, dia tak termasuk dalam kelompok haraf jar. Haraf jar semua ada dekat sini tuan-tuan. Ni. Mana ada fa kat sini Pak? Bi, ala, fi, ila, la, li, min, ka dan an. Mana ada fa? So fa dia bukan dekat termasuk dalam kelompok haraf jar. Dia termasuk dalam kelompok haraf lain. Kalau tuan-tuan pergi dekat peringkat kedua nanti baru kita jelaskan. Dia dekat sini tuan-tuan. Fa nampak. Dia haraf penyambung cerita, bukan haraf jar. Yang tuan-tuan tengok tadi dia dekat sini. Nampak? Okey. Balik dekat ayat kita. Tadi kat sini kan. Hum mereka, ni isim yang ada gelaran dan fungsi, isim dhamir. La tidak, ni ialah haraf yang menafikan ataupun haraf nafi. Yubsiruna, mereka melihat. Mereka dapat melihat. Dapat ni sebenarnya saya tambah. Yubsiruna, mereka melihat. Tapi ada la kan, tidaklah mereka melihat. Maksudnya apa? Mereka tidak melihat. Ada nafi dekat sini. Jadi bila ada nafi, kemudian dia akan menafikan kalimat selepas dia. Kalau kalimat selepas dia mereka melihat, dinafikanlah. Tidaklah mereka itu melihat ataupun mereka tidak melihat. Itu maksud dia. Nanti kita bahas lagi panjang, cuma ini ialah fi'il mudhari'. Sebab apa? Sebab tak ada telah. Tapi ganti nama diri wajib kena ada dekat sini. Mereka nampak ni. Nampak? So mereka ni rujuk pada siapa? Siapa yang tidak dapat melihat ni? Mereka ni rujuk kepada orang-orang yang Allah Ta'ala kata layaklah mereka itu terima balasan daripada Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan faham tak? Faham ke tidak? Tuan-tuan kalau nak faham dengan lengkap, dengan tepat, dengan sistematik, dengan tak pening, satu-satu kita naik tangga, tapi kita tak ikut ayat. Kita tak ikut ayat pertama, ayat kedua, ayat ketiga. Saya ambil ayat ni yang ada contoh pertama. Ambil ayat ni yang ada contoh yang kedua. Kan pelajaran tu daripada ayat pelajaran pertama, kedua, ketiga. Yang itu kita kena ambil, kita tak boleh ambil macam surah Yasin ni. Hari ni baca ayat pertama, besok baca ayat kedua, lepas tu baca ayat ketiga. Tak boleh buat macam tu sebab bila kita nak belajar secara sistematik ni, kita kena belajar melalui bab. Ni bab pertama, ni bab kedua. Jadi ayat-ayat yang kita nak gunakan tu, kita tak boleh ikut susunan ayat dalam Al-Quran lah. Mungkin contoh yang ni ada dekat dalam ayat pertama, contoh yang pelajaran kedua ada ayat yang ke-8 kita kena ambil itu. So tuan-tuan, siapa yang nak belajar secara sistematik dan tak pening, kita ajar sikit, lalas tuan-tuan akan cover semua. Tuan-tuan pergi dekat WhatsApp saya berminat dan pergi ke 019-51190. Tuan-tuan WhatsApp, tuan-tuan pas kat situ, tuan-tuan hantar kat situ saya berminat. Nanti admin Al-Furqan akan bantu tuan-tuan untuk tindakan selanjutnya lah. So terima kasih atas perhatian tuan-tuan. Cuma saya nak tanya ulul albab, tuan-tuan saya nak panggil ulul albab. Apa maksud ayat ni? Kenapa Allah Taala bagi tahu kat kita ayat ni? Cuba kita tahu. Apa yang Allah Taala nak melalui ayat ni? Depan mereka ada tutupan, belakang mereka ada tutupan, kami tutup mereka sampai mereka tak boleh lihat kebenaran. Kenapa Allah cerita kita begitu? Tujuannya yang pertama lah, tuan-tuan boleh jawab apa saja, asalkan jangan lari daripada kehendak ayat. Tak ada yang salah pun, insya-Allah tuan-tuan pasti akan tahu apa kehendak Allah. Barangkali tuan-tuan akan kata, Ustaz, Allah Subhanahu Wa Taala tak nak kita jadi orang yang begitu. Yes, betul jawapan dia. Ataupun mungkin tuan-tuan akan kata, Ustaz, ni pada pandangan saya Allah Taala nak zahirkan kemarahan di melalui ayat. Maksudnya tengok marahnya Allah. Ada sebahagian kebanyakan daripada diorang layaklah dia terima apa yang telah aku janjikan. Di dekat atas dunia kami tutup depan mereka, kami tutup belakang mereka, kami tutup mata mereka sehingga mereka tak nampak kebenaran. Jadi kalau Allah Ta'ala bagi statement tu, Allah Ta'ala nak zahirkan kemarahan dia pada kelompok orang macam ni. Jadi bila Allah Ta'ala zahirkan kemarahan dia pada kelompok orang macam ni, dia balik pada pendapat tuan-tuan yang pertama tadilah. Allah Ta'ala tak nak kita masuk dalam golongan tersebut. Sebab tu saya kata tuan-tuan pandai. Tuan-tuan ni kita panggil ulul albab. Ulul albab ni faham apa di sebalik ayat yang Allah Ta'ala nak. Tuan-tuan ingat tak Sayyidina Abu Bakar? Kita tak adalah kata kita nak jadi sehebat Sayyidina Abu Bakar tu, tidaklah. Tapi semoga kita dapat contohi pun dah cukup bagus kan. Ingat tak Sayyidina Abu Bakar masa al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madinah. Ingat tak masa ayat tu turun kan. Jadi sahabat-sahabat seronok, oh Islam dah sempurna, tapi Abu Bakar menangis.
Akhirnya Umar tanya kan, kenapa menangis? Abu Bakar beritahu, Umar pun menangis sama. Jadi sahabat-sahabat semua menangis. Sebab Abu Bakar ni dia tahu apa di sebalik ayat, tuan-tuan. Dia dapat rasa apa di sebalik ayat tu. Dia kata kalau Islam ni dah sempurna, jadi maknanya yang tukang bawa risalah ni Allah nak ambil balik kan. Dia nak ambil balik Rasulullah SAW. Betul ke tidak? Jadi sebab tu Abu Bakar nangis, tuan-tuan. Abu Bakar nangis sebab dia tahu tak lama lagi dia akan berpisah dengan orang yang dia sangat kasih, iaitu Rasulullah SAW. Jadi saya nak tuan-tuan ni jadi ulul albab juga. Bila Allah Ta'ala sampaikan ayat dekat kita, saya nak tuan-tuan tahu apalah tujuan Allah Ta'ala sampaikan ayat ni dekat. Apa yang Allah Ta'ala nak daripada aku buat. Aku ready ni, aku ready. Aku ready untuk taat, aku ready untuk laksanakan apa mesej yang Allah Ta'ala nak sampaikan, yang nak sampaikan dekat aku nak turut tu maksudnya. Tuan-tuan jangan lupa belajar bahasa Arab Al-Quran, janganlah sama sebelum tuan-tuan belajar dengan selepas tuan-tuan belajar. Hubungan Allah dengan tuan-tuan dengan Allah Subhanahu Wa Taala kena lebih akrab selepas tuan-tuan faham apa yang dimaksudkan oleh Allah melalui Al-Quran. So terima kasih atas banyak tuan-tuan, dan insya-Allah nanti kita jumpa pada pertemuan kita yang akan datang insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.